Okey, soalan C. Ahmad jatuh pengsan setelah berdiri dalam perbarisan melebihi 2 jam. Jika anda seorang doktor, jelaskan mengapa Ahmad pengsan dan bagaimana cara mengatasi masalah ini. Jadi, kita kena tahu guana dia pengsan. Kalau soalan dia macam ini, dia mesti wajib. Ahmad pengsan ni biasanya dia bagi 2 markah. Dengan bagaimana cara dia ni, ini 1 markah. Okey. Jadi Ahmad pengsan ni kenapa? Sebenarnya penjelasan dia panjang, tapi antara panjang-panjang tu apa saja poin yang awak sebut semuanya dapat 1 poin. Dia bukanlah kalau panjang tu 4 poin jadi awak kena sebut 4 tu belaka baru dapat 2 markah dah. Mana-mana 1. Okey, jadi tapi ini kita kena ikut turutan lah. Jadi bila dia berdiri, darah berkumpul di bahagian kaki. Macam ni orang. Okey, ni orang. Bila dia berdiri lama, darah ni kan disebabkan tekanan daya graviti kan, graviti. Jadi darah banyak berkumpul di sini sehingga ke perut lah dia berkumpul sini. Dia tak berapa nak naik. Dia tak berapa nak naik sebab graviti kita tak gerak. Kita tak gerak. Jadi darah berkumpul di bahagian kaki kerana ada tarikan graviti. Okey. Jadi aliran darah berkurang mengalir ke jantung. Mengalir ke jantung. Jadi tak berapa banyak darah naik pergi ke jantung ni, tak banyak mana. Kurang. Jadi bila dia kurang menyebabkan tekanan darah pun berkurang. Okey, jadi kekurangan oksigen pada otak. Jadi otak tidak mendapat oksigen yang mencukupi. Panjang ayat. Jadi kekurangan oksigen pada otak boleh. Jadi otak tidak mendapat oksigen yang mencukupi. Menyebabkan Ahmad pengsan. Memang kita bila tak cukup oksigen itu yang kita pengsan. Jadi kita tahu dah kita pengsan tu sebab banyak darah berkumpul di bahagian kaki. Jadi macam mana kita nak elakkan kita pengsan? Jadi satu caralah tak mau bagi darah berkumpul. Macam mana tak mau bagi darah berkumpul? Cara mengelaknya adalah dengan menggerakkan kaki supaya aliran darah lebih laju ataupun meningkat. Jadi bila kita gerak, jadi darah tu ia tak duduk statik je situ, ia akan gerak sekali dengan kaki kita. Jadi kalau contoh awak juga kalau ada di padang ke dalam perhimpunan ke apa ke, pastikan kalau kita rasa rasa letih semua, gerakkan kaki. Jangan duduk kerah gitu. Nak kalau kita tidak breakfast, lagilah tak cukup tenaga masa tu. Oksigen tak cukup, tenaga pun tak cukup untuk berdiri. Lepas tu pengsan lalu. Selamat. Okey, jadi soalan terakhir, aliran darah dalam salur darah X dan Y mengalir secara sehala. Terangkan pendapat anda sekiranya aliran darah mengalir 2 hala. Maknanya ia boleh pergi mari. Salur darah, ni salur darah. Kan selama ni kan salur darah hanya mengalir ke atas gitu sahaja. Tapi macam mana kalau dia boleh mengalir, mana hak nak naik atas, mana hak nak turun bawah, turun bawah. Yang main tembung gaul gitu saja. Okey. Jadi kadang jadi apa yang akan berlaku?
Jadi kita boleh katakan ia menyebabkan darah bercampur antara awak bolehlah tulis ayat yang lebih sesuai, tapi saya main tulis je ni. Menyebabkan darah beroksigen dan darah terdioksigen bercampur. Gitu. Baru betul. Okey. Jadi awak boleh faham sendirilah bila dia bercampur, jadi dia punya respirasi sel molek tak? Gitu. Okey, jadi bila dia bercampur menyebabkan kurang oksigen dibawa ke sel. Dan sebab dia darah yang tidak beroksigen pun menyibuk sekali. Jadi sikit darah yang beroksigen tu boleh pergi pada sel. Sebab dia bercampur kan. Jadi bila kurang oksigen, kadar respirasi berkurang. Okey, bila kadar respirasi berkurang, tenaga pun yang dihasilkan berkurang juga. Dah bila tubuh kita kurang tenaga, jadi kan tubuh menjadi lemah. Boleh dia kata jadi pengsan, jadi mati, mana-mana lah. Okey. Boleh antara mana-mana satu. Jadi itu cara untuk dapat markah D. Okay, sebenarnya kalau awak jawab gini, yang ini satu markah. Darah beroksigen bercampur, satu markah. Okay, jadi kurang oksigen, ni point yang seterusnya. Kalau awak jawab dua gini saja dah dapat 2 markah. Okay, lepas tu awak tambah lagi kadar respirasi berkurang. Maksudnya kalau contoh awak jawab hot ni saja, lepas tu terus kepada kadar respirasi berkurang pun tetap diterima. Asalkan selagi dia berada dalam senarai jawapan yang diterima. Pun sama, hot ni pun diterima, hot ni pun diterima. Jadi saya bagi 4 poin. Kalau awak dapat berjawab mana-mana antara 4 ni, 2 dengan betul, dapatlah 2 markah. Itulah cara nak menjawab biologi. Okey, jadi okay, setakat tu saja video saya hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di sesi ulang kaji akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.